Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, malam ni saya nak sambung kisah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Nurse Hani. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Kisah ni jadi dalam tahun 2009. Katanya masa tu dia ada pada semester akhir dan dia dalam praktikal. Kebetulan pula masa dia praktikal tu sebenarnya dia bertugas dekat unit kecemasan. Ada satu malam tu dalam pukul 11.30 malam, unit dia orang ada terima satu panggilan dan katanya ada kemalangan yang jadi masa tu. Masa pembantu perubatan tu tengah siap-siap, masa tu dia ternampak ada seseorang yang melambai-lambai ke arah dia. Dan orang tadi minta Hani ni untuk cepat-cepat datang dekat dia. Macam ada benda urgent lah nak bagi tahu ni kan. Jadi yang panggil dia masa tu sebenarnya adalah MA Zul. Dan MA Zul ni cakap dengan dia, "Dek, siap sekarang? Cepat-cepat ikut kita orang. Panggil kawan awak yang seorang lagi tu." So MA Zul tadi minta Hani ni dengan seorang lagi kawan dia, jururawat pelatih juga, untuk ke lokasi kejadian dengan mereka. Masa tu terdetiklah dalam hati dia kan. Dia rasa macam happy lah juga sebab diberi kesempatan untuk ikut ke misi menyelamat. Dan sebenarnya benda tu bukan senang lah untuk MA ni offer kepada jururawat pelatih. Dah tu dia orang pun masuklah ke dalam ambulan dan bergerak ke lokasi kejadian. Masa tu MA Zul tadi dia bagilah sedikit gambaran tentang kemalangan yang jadi masa tu. Katanya itu adalah kemalangan maut. Hani dan juga kawan dia yang diberi nama Rose, bukan nama sebenar, okey. Masa tu dia orang macam teruja lah sebab ialah dalam praktikal lagi dan diberi kesempatan untuk join ataupun mengendalikan kes-kes yang besar macam kemalangan maut tu kan. Jadi sampai je dekat ke tempat kejadian, dia nampak ada beberapa buah kereta yang dah parking dekat tepi jalan. Time tu juga ada 2 buah kereta peronda polis dan juga ada 2 buah motosikal yang dah remuk teruk dah. Kawasan kemalangan masa tu sebenarnya adalah kawasan yang gelap, satu lorong yang gelap dan kiri dan kanannya penuh dengan kelapa sawit. MA Zul tadi terus turun daripada ambulan dan pergi jumpa dengan pihak polis yang ada dekat sana. Hani dengan Rose ni pula dia bawa turun stretcher daripada ambulan. Dah tu seorang lagi MA yang kita bagi nama MA Zam, dia bergegas ke arah mangsa untuk tengok keadaan mangsa masa tu. Jadi lepas MA tadi dah periksa, ada 2 mangsa sebenarnya yang parah dan sebenarnya kedua-dua mangsa tu dah meninggal dunia dekat tempat kejadian. Jadi pihak polis ni bagi tahu sebenarnya ada 2 buah motosikal yang mungkin lalu daripada arah bertentangan dan dua-dua pun laju dan diorang bertembung, so jadilah kemalangan maut tu. Jadi sebenarnya itu adalah buat pertama kalinya Hani ni handle mayat mangsa kemalangan. Masa dia dan anggota polis tu angkat mayat tu naik ke atas stretcher untuk bawa masuk ke ambulan, katanya perasaan dia tu macam dah bercampur bau masa tu. Dia rasa macam takut pun ada, ngeri pun ada. Dah tu dengan bau darahnya yang sangat kuat, benda tu macam buat dia rasa agak-agak loya. Dan kawan dia, si Rose ni pula, dia macam kaku je, macam terkejut macam tu. Jadi katanya mangsa yang pertama ni, pergelangan kakinya terputus dan kepalanya pula hancur. Mangsa yang kedua pula, kakinya ni terlipat 2. Dan masa tu sebenarnya MA Zam tadi dia ada berbisik dengan Hani. Dia cakap, tengok-tengok ke arah jalan raya tu, cuba cari kot-kot ada satu lagi kaki mangsa. Kan saya dah cakap, nurse ni memang adalah orang yang hebat. Saya tak boleh bayang kalau macam saya yang ada dekat tempat dia dan kena pergi cari kaki mangsa yang putus tu. Ya Allah, ngerinya. Ngeri. Dah tu masa Hani dan juga Rose ni jalan ke arah ambulan, Rose ni macam terlanggar sesuatu tau. Lepas tu dia hampir jatuh. Dah tu Hani ni pun nak pergilah tolong Rose tu kan. Dan masa tu dia ternampak macam ada bentuk kaki manusia yang ada dekat atas jalan raya tu. Dah dia pun pergilah jumpa dengan MA Zul tadi dan bagi tahulah ada kaki dekat atas jalan tu. Masa tu MA Zul ni cuma pas dekat dia satu plastik dan juga sarung tangan. Lepas tu dia cakap pergi kutip. Dan MA Zul tu pun macam tersengih lah. Rasanya MA Zul tu pun mesti tahu yang Hani ni agak ngeri dengan benda-benda tu kan. Biasalah kalau senior-senior kan dia suka sikit usik junior dia ni. Dan masa tu dia pun terpaksalah ikut arahan sebab dia kan masih lagi praktikal masa tu. So dia pun ambil plastik dengan sarung tangan tu sambil-sambil bebel. Katanya macam dibebel lah, dah kenapa pula aku yang kena kutip? Kenapa dia tak kutip sendiri je? Dia kan dah biasa, aku ni first time kot. Dah tu dia pun pakailah sarung tangan tadi dan dia pun mula ambil kaki mangsa yang dah terputus tu.
Masa tu katanya kaki tu dah sejuk dan masih lagi ada darah-darah yang terkeluar. Masa tu takut macam mana sekalipun, dia terpaksa juga hadap benda tu kan. So macam dia cepat-cepat buat kerja tu supaya selesai cepat. Dah selesai settle semua dekat tempat kejadian, diorang pun bawa lah kedua-dua mayat tu untuk balik ke hospital. Dan diorang pun hantar kedua-dua mayat tadi ke unit forensik. Jadi mungkin ada antara korang yang tertanya-tanya, kenapa mayat bawa masuk ambulan? Mayat mana boleh bawa masuk ambulan? Mayat kena bawa masuk kereta mayat ke Land Rover Polis ke macam tu. Jadi sebenarnya masa kejadian tu tak ada khidmat Land Rover masa tu sebab ada masalah perkhidmatan. Jadi ambulan tadilah yang bawa mayat mangsa ni ke hospital untuk dibedah siasat. Dan sebenarnya masa tu ambulan tu di-escort oleh pihak polis sampai ke hospital. Seminggu lepas tu Hani tadi tukar pula bertugas ke ward medical. Ada satu hari tu masa dia tengah tulis report, ada seorang jurawat minta tolong dia. Katanya tolong hantarkan sampel darah ni, hantar ke tabung darah dekat tingkat bawah. Masa tu dah pukul 4.45 petang. Jadi dia cuma ada 15 minit je lagi untuk hantar sampel darah tu. Sebab bila dah pukul 5 petang je, bilik untuk hantar sampel darah tu dah tutup. Jadi dia pun ambil keputusan untuk turun dengan tangga. Kononnya bolehlah dia berlari ke, cepatlah sikit dia sampai kan. Dah settle hantar sampel darah tadi, dia pun guna laluan khas untuk staff untuk balik ke ward dia. Dan masa itulah macam dia perasan sebenarnya dia dah tersesat. Sebenarnya hospital tu adalah hospital yang baru dan banyak lagi laluan dan juga ward ni yang kosong. Kiranya tak dirasmikan lagi, tak digunakan lagi. Dah tu dia pun berjalan jugalah cuba cari jalan keluar kan. Dan katanya masa tu dia cuma berpandukan papan tanda yang ada je. Dan tiba-tiba ada seseorang yang tegur dia daripada arah belakang. Orang tu tegur dia macam ni tau, "Cik, boleh saya tahu unit forensik kat mana?" Masa tu dia pun tolehlah ke belakang sebab sumber suara tu ada dekat belakang dia. Masa dia palingkan muka dekat belakang tu, dia nampak ada seorang lelaki yang pakai baju t-shirt berwarna hitam. Dah tu Hani tadi pun tunjukkanlah jalan arah ke unit forensik tadi. Ni encik kena lalu jalan sini, lepas tu belok sini macam gitu kan. Dah lelaki tadi pun pergilah cari unit forensik tu. Dan Hani ni pun terus berjalan untuk balik ke ward dia. Masa tu sebenarnya macam dia terfikir, kat mana aku pernah tengok orang pakai baju ni macam tu. 2 hari lepas tu, masa tu dia bertugas shift petang. Dan jam masa tu dalam pukul 6 petang macam tu. Kejadiannya sama juga, ada seorang lelaki datang dekat dia, lepas tu tanyakan arah unit forensik. Lepas tu dia jawab lah, unit forensik dekat aras bawah. Lepas dah jawab macam tu, barulah dia macam teringat, baru terfikir balik, macam aku pernah nampak je lelaki ni. Ingat balik, rupa-rupanya itu adalah lelaki yang sama yang tanya dekat dia arah unit forensik yang pakai baju kala hitam tadi. Masa tu dia pun macam terfikirlah, macam mana lelaki ni boleh masuk ke ward medical ni? Padahal time tu dah habis dah waktu melawat. Dan yang paling peliknya, kenapa orang yang sama tanya lagi unit forensiknya kat mana? Padahal hari tu 2 hari lepas dah tanya dah. Takkan tak jumpa lagi kan? Masa tu dia dengan hati yang tertanya-tanya, dia cakap dengan kawan dia, nanti kalau ada siapa-siapa cari aku, kau cakap aku pergi ke unit lain. Dah tu dia pun follow lelaki yang pakai t-shirt hitam tadi. Masa tu dia nampak kelibat lelaki tu tengah turun tangga menuju ke aras bawah lah. Dah tu Hani tadi pun dia macam berlari-lari anak lah, pergi kejar lelaki tadi dan dia panggil lelaki tu. Masa tu lelaki tadi macam jalan straight je, macam tak dengar yang Hani ni tengah panggil dia. Dah tu Hani tadi dia tak puas hati lah kan. Takutnya lelaki tu mungkin penceroboh sebab masa melawat time tu dah habis dah. Dan yang mustahilnya tak mungkin pengawal keselamatan dekat situ tak perasan dengan kehadiran lelaki ni. Dah tu masa lelaki tu sampai dekat sebuah bilik yang kosong, tiba-tiba je dia berhenti dekat situ. Dan dia menolehkan muka dekat si Hani ni yang ada dekat belakang dia kan, yang tengah follow dia tadi. Lepas tu lelaki tadi pun tanya, "Betul kan laluan ni?" Hani ni pun anggut je lah, dah betul dah ni. Dah tu Hani tanya, "Encik nak ke unit forensik kenapa Hari tu pun encik nak pergi ke unit forensik juga." Dah tu lelaki tadi dia diam dan dia tundukkan kepala. Lepas dia tunduk macam ni tadi, dia seolah-olah macam tengok ke arah kaki dia tau. Dan dia tanya, "Kaki saya mana cik?" Sebenarnya suara tu bertukar kepada suara yang garau tau, bukan lagi suara lelaki tadi. Dan soalan "kaki saya mana cik" tu
seolah-olah macam suara orang yang tengah menangis. Masa itulah Hani tadi terkejut, lepas tu dia dah menggigil dah semua dan dia terus tundukkan kepalanya. Dia tak nak tengok ke arah orang tu, lelaki tu, sebab dia yakin yang itu bukan orang. Dah tu pandangan dia makin kabur, gelap. Lepas tu mungkin dia pengsan dekat situ. Tak lama lepas tu dia tersedar. Masa dia sedar tu, dia nampak ada 2 orang pengawal keselamatan yang ada dekat tepi dia. Dan masa tu pengawal keselamatan tadi tanyalah, awak okey ke? Awak kenapa? Masa tu Hani ni cuma mampu menggelengkan kepala je, tak ada apa-apa macam tu kan. Dia tak mampu untuk cerita apa yang dia dah nampak sebelum ni. Dan lepas tu dia pun tengok jam dekat tangan dia dalam pukul 7.30 malam masa tu. Dah tu dia pun tengoklah sekeliling kan, tengok kanan, tengok kiri, nak tengok kelibat lelaki tadi kan. Tapi lelaki tadi dah tak ada dah dekat situ. Dah tu dia minta tolong dengan pengawal keselamatan tadi untuk temankan dia pergi ke ward kecemasan. Masa tu dia fikir dia nak pergi jumpa dengan MA Zul ataupun MA Zam. Kiranya MA yang diorang pergi sama-sama dekat tempat kemalangan tadi. Dah sampai dekat unit kecemasan tu, dia dapat jumpa dengan MA Zul dan juga MA Zam. Kiranya dua-dua pun bertugas malam tu. So dia pun ceritakanlah apa yang dah jadi dekat dia kan. Masa tu kedua-dua MA tu bawa Hani ni pergi ke unit forensik. Sebenarnya dia orang pergi ke unit forensik tu sebab nak jumpa dengan pengawal yang bertugas dekat bilik forensik tu. So lepas dah sampai sana, dia orang pun ceritakanlah apa yang jadi masa tu. Dan pengawal tu sendiri sebenarnya mengiyakan. Memang dia sendiri pun ada nampak juga kelibat seorang lelaki mundar-mandir dekat hadapan bilik forensik tu. Tapi lelaki tu diamkan diri je. Maksudnya dia tak bertegur sapa ataupun tak bercakap pun dengan pengawal tadi. Nak bertegur sapa macam jiran lah pula kan. Dah tu MA Zul tadi pun minta kebenaran untuk periksa peti simpanan mayat. Lepas dia orang dah periksa, memang cebisan kaki ataupun kaki yang dah terpotong tadi masih lagi tersimpan dekat dalam plastik. Dan kaki tadi sebenarnya ada tersimpan dalam peti beku. Rupa-rupanya kaki tu diorang terlupa untuk bagi dekat keluarga mangsa. Masa keluarga mangsa ni tuntut mayat mangsa dan untuk ditanam. Esoknya tu MA Zul ni mewakili pihak hospital untuk telefon keluarga mangsa. Lepas tu MA Zul ni minta maaf lah di atas kecuaian staf yang bertugas masa tu untuk serahkan kaki tadi ataupun cebisan kaki tadi kepada keluarga mangsa untuk diuruskan. Alhamdulillah, lepas tu semuanya dah settle dan keluarga mangsa pun berterima kasih sebab pihak hospital hubungi diorang. Dan sebenarnya keluarga diorang sendiri pun tak perasan yang cebisan kakinya tu tak ada bersama mayat tu. Sebab sebenarnya pengurusan jenazah tu dah diuruskan oleh pihak hospital. Yelah, mungkin sebab keadaan mayat tu yang agak parah, jadi pihak hospital yang uruskan semua tu. The end. Okay, kalau ada antara korang yang pernah mengalami benda-benda misteri macam ni, maksudnya kedatangan orang yang dah meninggal dunia, korang bolehlah komen kat bawah, share dengan kita orang semua. Kalau saya sendiri, saya pernah juga didatangi. Tapi tak adalah macam datang sesosok manusia macam tu kan. Cuma didatangi dalam mimpi je lah. Dan dia datang tu, dia tak cakap apa-apa, dia senyum je. Tapi mimpi je lah. Ada yang komen, kalau mimpi tak payah cerita ke orang, senyap je. Baik. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kekurangan daripada saya dan maaf juga kalau saya ada yang menyentuh sensitiviti setengah individu. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.